Hibah tu maksud dia hadiah. Kalau kita nak praktikkan dalam finance ataupun harta kita sekarang ni, selalunya hibah digunakan untuk pemberian harta kepada seseorang individu ataupun kumpulan apabila kita sudah tiada. Dan ada banyaklah pecahan-pecahan hibah. Dia adalah cara penyampaian selain daripada faraid dan wasiat. Beza hibah harta dengan hibah insurans ataupun takaful. Okey, hibah harta ni senang, simple je. Contoh, saya ada sebiji rumah. Make sure harta tu memang saya dah punya dah, tak ada dalam loan apa semua. Saya berhajat untuk hibahkan sebiji rumah ni kepada isteri saya seorang saja. Sebiji tu saya bagi. So, apa yang saya perlu buat, saya perlu jumpa mana-mana peguam untuk saya siapkan satu dokumen menandakan harta ataupun rumah ni akan milik isteri saya. Itu hibah harta. Untuk hibah insurans ataupun takaful, contohnya saya pergi ke syarikat insurans ataupun berjumpa mana-mana insurans agent ataupun takaful, saya purchase satu sertifikat ataupun polisi. Contohnya hibah saya purchase sebanyak RM50,000. So saya akan ada nilai caruman contohnya RM30 untuk nilai hibah RM50,000. So saya purchase, saya bayar setiap bulan, bayar. Andai kata suatu hari nanti saya meninggal dunia, wang RM50,000 akan diberikan kepada isteri saya. Itu hibah insurans ataupun takaful. Apa function untuk ambil hibah insurans ataupun takaful? Function ya. Okay, setiap orang dia punya objektif dia berbeza-beza ataupun tujuan dia kadang-kadang berbeza. Bagi orang, ini pengalaman saya lah, bagi orang yang kurang berkemampuan ataupun kurang harta, selalunya dia rasakan dia kurang harta untuk nak ditinggal kepada keluarga mereka ataupun siapa yang dia nak tinggalkan lah. So dia purchase sesuatu hibah dengan nilai yang sedikit, ibarat menabung. Tapi apabila something happen pada dia, dia boleh berikan satu nilai yang lebih daripada harta yang dia sedia ada kepada ahli waris dia. Okey, untuk yang kedua, bagi orang yang mempunyai harta banyak, senang cerita orang kaya lah. Kenapa dia nak perlukan hibah ni? Okey, seperti yang kita tahu, orang kaya untuk proses liquidkan harta-harta dia, untuk mencairkan harta dia, mempunyai kos yang agak tinggi untuk diberi dalam proses itu nak berikan kepada waris tu. Dia mempunyai kos yang agak tinggi, proses guaman lah dan lain-lain lah. So kita pula, orang kaya tersebut dia waris dia memerlukan sejumlah wang ataupun kos yang akan ditanggung untuk mencairkan harta-harta yang banyak tu. Bagi orang yang ada komitmen tinggi contohnya saya beli rumah saya komitmen agak tinggi lah. So kalau saya meninggal dunia, ini rumah yang saya ada loan lah, kalau saya meninggal dunia, wife saya dia untuk menjadikan contohnya kita ada MRTT kan, untuk proses MRTT tu dilaksanakan, which is rumah tu bakal dapat free kat orang rumah saya lah, ke isteri saya. Tapi dalam masa proses untuk dia nak declare rumah tu free, isteri saya perlu membayar rumah tu seperti biasa. Sebagai contohlah, ambil masa proses nak declare mahkamah semua bagai tu, bank nak luluskan rumah tu supaya dapat free hasil daripada MRTT. So dalam masa tempoh 6 bulan tu, isteri saya perlu bayar sendiri rumah tu. So mana nak cari duit? So antaranya adalah hibah takaful ataupun insurans yang kita panggilkan sebagai emergency fund. Okey, hibah takaful ataupun insurans ni mahal ke tak? Okey, sebenarnya terpulang kepada individu berapa yang dia nak ambil. Boleh check kat market sekarang ni, memang banyak mana-mana ejen insurans, mana-mana syarikat insurans
Saya rasa semuanya sama je. Dia cover apa? Kematian ataupun TPD. TPD ni Total Permanent Disability, lumpuh secara menyeluruh. So nak tahu mahal ke tak, kalau kita ambil nilainya tinggi memang mahal lah. Kalau kita ambil nilainya rendah saja, murah lah. So ia bergantung kepada komitmen ataupun nilai berapa yang anda perlukan kalau anda menghadapi musibah. So senang kita pakai konsep ukur baju di badan sendiri, InsyaAllah. Tapi jangan sampai kita terbeban. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.